Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta-peserta khusus daripada Wakil Deputi DPNT dan Aziz Company, di mana seperti mana yang saya terangkan tadi tentang penyediaan kawasan. Yang pertama, kita kena lihat penyediaan kawasan ni adalah satu faktor yang sangat penting, di mana kegagalan penyediaan kawasan akan memberi masalah berterusan sehingga proses penuaian dan potensi untuk kegagalan tu sangat tinggi. Seperti mana yang saya lihat, kawasan yang disediakan ini perlu banyak dibaik pulih sebelum proses penanaman dilakukan. Sebagai contoh, tengok sana tu. Cuba kita tengok, dari situ level tanah tidak sama. Ini yang pertama akan menyebabkan berlakunya air bertakung. Bila air bertakung, itu akan menyebabkan mudahnya pembiakan bakteria, kulat dan sebagainya, di mana dari segi saya lihat daya pegangan air pada tanah ni sangat tinggi. Apatah lagi kalau menggunakan single shine, kelembapan akan menjadi tinggi dan potensi pembiakan bakteria tu sangat tinggi, dan penyakit BHR sangat mudah menyerang. Apabila ada pokok yang menyerang, yang kena diserang, dia akan mudah merebak. Jadi peringkat pertama, sepatutnya sebelum pelau dilakukan, perataan perlu dilakukan untuk mengelakkan kawasan air bertakung. Dan yang keduanya, sistem perparitan. Saya lihat di sini macam saya tak nampak ada parit jejari yang membuang air ke parit sekunder. Kita ibaratkan yang ini kiri kanan ni, sebelah sana dengan sini adalah parit sekunder. Jadi benda tu penting, sangat penting dilakukan untuk mengawal air dan sistem jalan. Macam mana saya terangkan tadi, plan tu, plan asas kebun, macam mana corak tanaman, batas dan sebagainya, tu sangat penting. Dan di sini kalau kita lihat, saya anggarkan daripada jalan sini ke jalan sana melebihi 400 kaki kemungkinan besar. Lebih 400 kaki. Sanggupkah tuan-tuan kalau membuat batas sepanjang ini, mengangkut benih, membaja, menuai, membawa ke jalan utama, jalan utama? Dia akan jadi masalah pada tuan-tuan di kemudian hari. Pada cadangan saya bagi penyediaan kawasan, yang pertama perataan, yang kedua sistem perparitan, buat sistem paritan untuk mengalirkan air. Yang kedua barulah pelau dan lihat di mana jalan yang nak dibuat. Contoh sebagai akses. Tengah satu jalan kan? Buat satu jalan yang lebar dia sekitar 6 kaki. Tengok bergantung pada kenderaan, 6 atau 7 kaki. Kemudian jarak di antara jalan ke jalan ni dalam 120 kaki. Jadi lebih kurang 60 pokok boleh bawa ke jalan sana, 60 pokok boleh bawa jalan sini. Kalau sekiranya sini keadaan water level dia tinggi, setiap 60 kaki tu buat parit lagi kecil untuk menyalurkan air. Itu lebih baik. Jadi kat situ kita boleh mengawal kelembapan tanah. Jadi bila kelembapan tanah kita boleh kawal, pembiakan bakteria tu boleh dikawal. Itu dari segi penyediaan kawasan lah. Ini daripada saya lihat, sebab sistem perparitan saya tak ada nampak parit jejari. Dan sekiranya kalau jalan kita buat ke sana, batas dia kena ke sana untuk memudahkan kerja, supaya kita tidak ada berlaku masalah di pertengahan jalan. Sebab bila sekali kita buat kesilapan di penyediaan kawasan, selama 14, 15, 16 bulan lah ataupun 2 tahun, kita akan menanggung beban kesusahan yang dilakukan pada peringkat awal. Sebab orang tua-tua cakap, dia bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan kita bersenang-senang dahulu, bersusah-susah selamanya. Itu pepatah saya lah. Jadi tuan-tuan kena perbaikilah. Sebab benda ni baru peringkat awal lagi. Ini dari segi penyediaan kawasan. Okey, ada apa persoalan tentang